Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi Kelmarin. Semasa keberangkatan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyentuh beberapa perkara yang menyangkut pengurusan dan pentadbiran agar tetap berjalan dengan baik dan betul tanpa sebarang pemesongan selain isu-isu lain yang boleh mengundang banyak sungutan dan kesalan serta pengurusan kutipan cukai perniagaan yang belum lagi dilaksanakan secara menyeluruh. Keberkesanan pelaksanaan skim tabung amanah pekerja TAP dan isu kenaikan harga barangan yang tidak boleh dipandang ringan. Antara perkara yang Baginda peringatkan ialah janganlah bersikap membiarkan satu pihak terus mengaut keuntungan sementara satu pihak lain merintih menjadi mangsa. Dan dalam kegairahan menarik pelabur langsung asing FDI, aspek-aspek security janganlah sampai lupa atau diabaikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah Kementerian Kewangan dan Ekonomi MOFI adalah nama baru menggantikan nama asal Kementerian Kewangan bagi tahun kewangan 2020-2021. Dengan peruntukan lebih 853 juta, MOFI akan terus bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkenaan ke arah meningkatkan lagi tahap produktiviti dan pemberian perkhidmatan yang berkualiti kepada orang ramai serta memastikan keberkesanan kutipan hasil kerajaan termasuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan langsung asing, perkembangan industri dan perdagangan dalam serta luar negara. Semua ini tentu saja memerlukan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang berkebolehan dalam pengurusan dan pentadbiran. Di samping kebolehan, sikap jujur dan amanah juga lebih diperlukan bagi menjamin supaya pengurusan dan pentadbiran tetap berjalan dengan baik dan betul tanpa sebarang pemesongan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum jawatan tertinggi dalam kementerian menjadi cabaran kepada pemegangnya di samping menjalankan tugas bagi jawatan utama sebagai pengerusi kepada beberapa lembaga pengarah yang antara lain bertanggungjawab untuk memenuhi jadual-jadual permesyuaratan bagi lembaga. Di sini ingin beta mengingatkan supaya konflik of interest janganlah berlaku. Tetapi sebaliknya, pegawai berkenaan dikehendaki bertindak dengan adil saksama, bukan memberikan layanan berbeza, seperti terhadap pihak tertentu akan diberikan layanan yang mesra dan segera, sementara terhadap pihak lain pula diberikan layanan yang kasar dan lambat. Etika kerja berpasukan sangat mustahak. Pegawai atasan, walaupun mempunyai pemikiran yang maju, namun tidaklah elok baginya untuk bersikap angkuh, menolak atau enggan mendengar setiap pandangan atau idea pihak bawahan. Apatah lagi jika pihak bawahan itu mempunyai kepakaran dalam bidangnya. Sikap yang demikian ini dilihat sungguh merugikan, bahkan berpotensi untuk mencipta jurang di antara ketua dan anak buah. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan pegawai atasan tidak sepatutnya membuat dasar berpandukan kepada kedudukan mereka yang jauh berbeza dengan pegawai bawahan sehingga berlakunya keputusan-keputusan lemah yang mengundang banyak sungutan dan kesalan. Ada juga berlaku pegawai atasan tidak mempunyai idea-idea yang menarik, tetapi terus memaksanya idea-idea tersebut supaya diterima oleh orang lain. Maka berlakulah
keputusan yang lemah yang mengundang kepada banyak sungutan dan kesalahan. Pegawai atasan tidak sepatutnya membuat dasar berpandukan kepada kedudukan mereka yang jauh berbeza dengan pegawai bawahan. Bagi pegawai bawahan, apa-apa yang namanya allowance adalah sangat bermakna. Berbeza dengan pegawai atasan, mereka tidak memerlukannya. Oleh itu, sebarang peraturan yang hendak dibuat mengenai allowance hendaklah mengambil kira faktor perbezaan ini, bukannya dengan sewenang-wenang membuat perubahan atau pemansuhkan. Mengenai kecekapan warga kementerian, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan untuk tidak semata-mata mempercayai dan mengutamakan konsultan dan syarikat-syarikat luar tanpa menilai dan mempertimbangkan warga tempatan. Beta memahami bahawa penyerapan beberapa buah jabatan dan badan berkanun ke dalam MOFI adalah menambahkan portfolio dan tanggungjawab, terutama yang menjurus kepada bidang ekonomi. Ini tidak syak lagi secara langsung turut menguji kecekapan pihak warga kementerian. Malah bukan sahaja kecekapan, bahkan turut diperlukan juga ialah memiliki sikap patriotik yang tebal. Misalnya, ketika menangani hal ehwal pelaburan, tidaklah wajar untuk semata-mata mempercayai dan mengutamakan konsultan dan syarikat-syarikat luar bagi menguruskan anak-anak syarikat di bawah Darussalam Asset Sendirian Berhad, tanpa cuba-cuba menilai dan mempertimbangkan warga tempatan. Jika ini terus dilakukan, artinya kita telah pun menyalahi requirement kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyentuh mengenai kelambatan Lembaga Tawaran Negara LTN yang sering dilakukan sehingga menjejaskan pembangunan. Termasuk juga menjadi ukuran kecekapan itu ialah mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dengan cepat dan sempurna, seperti menilai, menimbang dan meluluskan tender daripada pihak-pihak kementerian atau jabatan bagi satu-satu projek yang dirancang oleh mereka. Tetapi yang kedengaran bahawa Lembaga Tawaran Negara LTN sering-sering sahaja melakukan kelambatan sehingga ada permohonan tender terpaksa diubah atau dikeluarkan semula retender kerana gara-gara kelambatan tersebut. Tidakkah kerana gara-gara seperti ini boleh menjejaskan pembangunan? Baginda juga turut mengambil maklum mengenai pengurusan kutipan cukai perniagaan ke atas syarikat-syarikat berdaftar yang belum lagi dilaksanakan secara menyeluruh dan adil, iaitu apabila masih terdapat amalan pilih kasih terhadap syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang-orang kenamaan. Beta difahamkan, pernah berlaku saranan untuk mengenakan cukai perniagaan kepada sebuah gedung perniagaan, tetapi perkara itu tidak dilaksanakan kerana khawatir pihak syarikat tersebut akan menaikkan harga jualan barang-barang keperluan harian. Beta kurang faham
mengapa kekhawatiran seperti ini boleh berlaku, sedang kerajaan sendiri mempunyai Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik yang berkuasa menentukan harga jualan mengikut peraturan. Sekiranya pun berlaku, ada pihak yang enggan memenuhi peraturan, bukankah mereka itu masih boleh diambil tindakan mengikut peraturan? Dalam makna, kekhawatiran seperti ini sepatutnya tidak berbangkit untuk menjadi sebab atau alasan mengapa kewajipan tidak dapat dilaksanakan. Mengenai skim tabung amanah pekerja TAP, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan tentang pentingnya untuk skim berkenaan dapat menjamin keperluan sara hidup bagi sepanjang masa persaraan ahli-ahlinya. Tujuan TAP diadakan ialah untuk menjamin ahli-ahlinya mempunyai simpanan kewangan bagi hari-hari persaraan, termasuk untuk turut menyara ahli keluarga yang menjadi tanggungan setelah bersara. Sedang dividen adalah begitu rendah, seperti kadar dividen pada tahun kewangan 2017-2018 ialah sebanyak 2.5%, sementara bagi 2 tahun berturut-turut 2018, 2019 dan 2019-2020 kadar itu didapati turun kepada 2.2% sahaja. Ini menimbulkan rasa ragu di kalangan ahli TAP tentang masa depan mereka setelah bersara. Pada hemat beta, sewajarnya perkara ini diambil perhatian oleh pihak TAP dengan membuat kajian bagaimana untuk meyakinkan masyarakat terhadap keberkesanan pelaksanaan pelaburan yang membabitkan wang simpanan para ahli TAP itu. Perlu diingat bahawa yang penting bagi mereka ialah skim ini dapat menjamin keperluan perbelanjaan sara hidup bagi sepanjang masa persaraan. Inilah cabaran berat kepada pihak TAP untuk mencari formula dan jawapannya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah ketika negara berdepan dengan pandemik coronavirus, kedengaran banyak sungutan daripada orang ramai, terutama dari kalangan yang berpendapatan rendah mengenai kenaikan harga barang-barang keperluan harian seperti daging mentah, ikan, bawang, telur, sayur-sayuran dan lain-lain lagi. Isu kenaikan harga barangan ini bukan sahaja berlaku di Brunei, bahkan juga turut didengar berlaku di mana-mana saja. Namun ia tidaklah boleh dipandang dengan sebelah mata sahaja. Kerana yang biasa terjadi, kenaikan itu dilakukan oleh setengah pihak secara tidak sah atau melanggar peraturan, semata-mata hanya kerana mengambil kesempatan dari keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah pihak-pihak bertanggungjawab serta berkenaan tidak boleh mendiamkan diri atau memejamkan mata begitu sahaja, tetapi perlu melakukan sesuatu sebagai membetulkan keadaan. Mereka perlu memantau dan mengambil tahu apa yang telah dan sedang berlaku, dan kemudian
melakukan sesuatu sebagai pembaikan. Janganlah bersikap membiarkan satu pihak terus mengaut keuntungan sementara satu pihak lain merintih menjadi mangsa. Rintislah jalan yang lurus, iaitu jika senang, biarlah sama senang, dan jika susah, biarlah sama susah. Dalam titah, baginda menyarankan jika bekalan mencukupi dan mudah didapati, sayugia ia dinikmati bersama-sama, dan jika sebaliknya barang terhad atau sedikit, maka buatlah cara terhad atau sedikit tanpa perlu menjejaskan mana-mana pihak. Dalam makna, barangan tidak akan dijual atau dibeli, melainkan hanya dengan harga biasa sahaja, bukannya dengan menaikkan harga sehingga menyusahkan pembeli atau pengguna. Di sinilah kawalan perlu ada apabila terdapat pihak-pihak yang tidak mengamalkan etika timbang rasa dan kerjasama. Pada masa inilah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP perlu cepat bergerak membuat perhitungan bagi memantau secara konsisten kenaikan ini, dan jika perlu mengambil tindakan yang berpatutan untuk melindungi pengguna dari menjadi mangsa secara berterusan. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan indeks harga pengguna IHP yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES setiap 3 bulan memerlukan tindakan yang berkesan oleh pihak penguatkuasaan memandangkan terdapatnya para peniaga yang masih saja terus menaikkan harga jualan. Selain tanggungjawab JPHEP dalam memantau dan melindungi orang ramai dari musibah kenaikan harga barang, pihak kementerian, sumber-sumber utama dan pelancongan juga dilihat sebagai perlu untuk berusaha memenuhi kekurangan bahan makanan atau sekurang-kurangnya meyakinkan orang ramai bahawa negara adalah mampu untuk memenuhi keperluan makanan serta memastikan bahawa security makanan juga terjamin dan mencukupi sehingga tidak perlu berbangkit ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan dengan sewenang-wenangnya. Adapun alasan oleh pihak peniaga untuk menaikkan harga barangan tanpa mengikut peraturan adalah tidak boleh diterima. Untuk mengakhiri, beta ingin menyebut satu perkara sahaja, iaitu tentang kegairahan kita untuk menarik pelabur langsung asing FDI. Dalam pada kegairahan ini sentiasa hangat, maka kita janganlah sampai lupa atau mengabaikan aspek-aspek security, di mana untuk itu langkah merujuk pihak-pihak berkepentingan seperti Jawatankuasa Keselamatan Negara JKN adalah penting dan wajar diutamakan. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat Jabatan Perbendaharaan dan beberapa bahagian kementerian berkenaan.
Antara bahagian yang mula-mula ke bawah Duli Yang Maha Mulia lawati ialah unit perundangan, legal unit yang mempunyai visi memberi perkhidmatan undang-undang kepada Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam usaha mencapai objektif-objektif strategik. Bahagian hasil yang antara lain berperanan meningkatkan hasil kerajaan daripada cukai pendapatan dan duty stamp dan menggalakkan sistem cukai yang efisien, efektif dan moden selaras piawaian antarabangsa antara yang dikunjungi baginda. Jabatan Perbendaharaan juga mendapat perhatian baginda. Jabatan ini komited dengan visinya melaksanakan sistem pengurusan perakaunan dan perkhidmatan kewangan yang dinamik dan cemerlang. Kementerian Kewangan ditubuhkan pada 1 Januari 1984. Pada 20 September 2018, kementerian ini dinamakan semula menjadi Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan penyerapan Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi. Pada bulan November tahun lalu, hal ehwal perindustrian iaitu Darussalam Enterprise DARE, Industri dan Ekosistem Perniagaan, Sekretariat Ease of Doing Business dan Pusat Standard Kebangsaan telah diserapkan ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Tiga jabatan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi iaitu Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik. Di bawah kementerian ini juga terdapat 13 bahagian, antaranya Pejabat Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara, Bahagian Pelaburan, Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Lembaga Tawaran Negara, Industri dan Ekosistem Perniagaan dan Pusat Standard Kebangsaan. Terdapat 5 badan berkanun di bawah kementerian ini iaitu Agensi Pelaburan Brunei, Tabung Amanah Pekerja, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise. Sementara 4 unit di bawah kementerian ialah Unit Audit Dalaman, Pejabat Pengurusan Strategik, Unit Perundangan dan Sukuk Financing Unit. Untuk menghasilkan kedayatahanan ekonomi dan kewangan merupakan misi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian ini bertanggungjawab memastikan kestabilan kewangan kerajaan dan negara, memperuntukkan perbelanjaan tahunan bagi pelaksanaan projek infrastruktur kerajaan,
memastikan keselamatan makanan negara dan keselamatan sosial melalui skim tabung amanah pekerja TAP dan skim caruman pekerja SCP dan menyediakan dasar dan garis panduan untuk rancangan pembangunan pertumbuhan ekonomi negara. Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD juga mendapat perhatian ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ditubuhkan pada 1 Januari 2011, AMBD berperanan sebagai Bank Pusat Negara Brunei Darussalam. Perubahannya bermatlamat mencapai dan mengekalkan kestabilan harga domestik, memastikan kestabilan sistem kewangan melalui peraturan kewangan dan piawaian berhemat, membantu dalam mengadakan sistem pembayaran yang cekap dan menggalakkan dan mengembangkan sektor perkhidmatan kewangan yang kukuh dan progresif. Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerapkan 4 nilai utama dalam melaksanakan tanggungjawabnya iaitu beriman dan bertakwa, accountability, integriti dan inovatif dan kecemerlangan dan kerja berpasukan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini bertujuan memastikan Kementerian Kewangan dan Ekonomi peka terhadap isu-isu yang ditangani oleh Kerajaan Baginda selain berusaha mencapai dan menjayakan visi dan misi kementerian berkenaan. Kementerian